Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi peluang. Semalam kita sudah pun memulakan surah Al-Insan dan hari ini kita ingin menyambung halaman 579 untuk sama-sama kita melihat apakah kandungan surah yang biasanya dibaca pada pagi Jumaat di beberapa masjid, dan mungkin bagi tuan-tuan yang sudah menghafalnya, pada hari ini dipimpin bacaan oleh Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas. Macam mana Safas? Alhamdulillah. Ikan patin okey? Alhamdulillah Ustaz ya. Wah, itu amat indah dari Pahang ya. Oh, dari Pahang. Ya. Macam mana Ustaz di Pahang, apa yang pengalaman Allah bersama Allah. dengan beberapa lokasi di sana? Oh, subhanallah, alhamdulillah, begitu bersemangat dengan Al-Quran. Ya. Dan sempat sebelum balik semalam jumpa ada seorang sahabat, ada makcik-pakcik ni yang merasakan sedikit rasa hibah. Ya. Sehingga si ayah asal suami pakcik ni dia hampir menangis sebab kerana dana habis, dia cakap. Dana habis dah My Quran Time. Ada lagi ke ustaz, sambung dia kata. InsyaAllah ada lagi. Kita doakan bersama ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita terus dapat membaca doa. Betul. Ya, dalam pelbagai majlis, tapi yang pastinya dalam majlis Quran ini, My Quran Time, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang dan peluang lagi kepada kita, menambah keberkatan, menambah kebaikan dengan ilmu daripada Al-Quran. Pada hari ini kita lihat sinopsis halaman 579. Kita saksikan. Yang pertama pada ayat 6 hingga 12, balasan orang yang taat dan apakah amalan-amalan mereka yang kita ingin ambil agar ia menjadi intipati kehidupan kita sebagai al-insan. Yang seterusnya pada ayat 13 hingga 22, tempat tinggal penduduk syurga, minuman, pelayan dan pakaian mereka. Allah beritahu tentang ganjaran-ganjaran ini agar kita lebih bersemangat mengetahui bahawa perjuangan kita masih belum selesai. Diikuti pada ayat 23 hingga 25, penurunan Al-Quran secara beransur-ansur dan perintah untuk bersabar dan membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 6 hingga 18 mengisi halaman-halaman akhir pada juz 29 sebelum kita berganjak pada juz akhir dalam My Quran Time bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala. Begitu juga sahabat-sahabat di ruangan Facebook sekarang ini, mohon untuk terus sabarkan, sebarluaskan pengajian kita yang sudah mengakhiri ataupun berada di penghujung. Hari ini kita berada di juzuk yang ke-29 dah nak habis dah satu halaman lagi ya, satu helai lagi. Satu helai lagi akan berakhir juzuk yang ke-29. Jadi mari kita terus bersemangat dan juga kita berusaha untuk mendampingi Al-Quran. Kita nak baca permulaan ini ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-18 dengan bacaan murattal nahwan ataupun kurdi, insya-Allah. Kita cuba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, ayat yang ke-6 hingga 18 daripada surah Al-Insan. Ya, bacaan yang amat indah Ustaz ya. Yang pagi-pagi kita selalu dengar. Betul. Dan mari kita sama-sama melihat apakah ya, semalam kita sudah pun melihat bagaimana Allah memberikan kepada mereka yang bersyukur ini kats, iaitu cawan yang eksotik Ustaz ya, cawan yang indah yang diisi dengan kafura, satu jenis minuman yang amat-amat sedap apabila berada di syurga nanti. Allah menyambung pada ayat yang ke-6, ainai yashrabu biha ibadullah, iaitu mata air itu diminum oleh hamba Allah. Dan apakah yang dinyatakan tentang majlis minum-minum tersebut? Dalam surah Al-Insan ini Ustaz bercakap tentang air, asal usul kejadian kita, dan kita ini memang suka minum-minum ya. Kalau kita dapat minum-minum, itu adalah salah satu daripada nikmat di syurga, lebih kurang di dunia ni Ustaz kan. Kalau orang dah ajak jom minum ataupun kopi, mengopi, mengetih ataupun high tea, itu adalah satu preview sebenarnya bahawa di akhirat nanti kita suka minum-minum. Dan kalau di US dulu Ustaz ni adalah minum, tapi ada minum yang minum tak bagus kan. Yang itu jangan diambil agar kita nanti dapat seperti mana yang dinyatakan pada surah Al-Insan. Maka Allah menyatakan pada ayat yang ke-6, mereka minum daripada tempat yufajjirunaha tafjira, iaitu tempat minuman itu dia seperti water fountain Ustaz. Dia seperti air terjun. Dia amat, ini minum orang kaya lah ni. Kan dia istilahnya apa, yang boleh minum sampai dia boleh susah nak terangkan kan dia, tapi maksudnya ialah amat banyak minumannya dan amat indah. Diberikan pada siapa? Disempurnakan kepada yufu nabin nadhr, iaitu mereka yang menyempurnakan nazar dia. Dia sudah berjanji pada Allah, saya nak buat ini, saya nak buat ini, saya nak buat yang terbaik untukmu ya Allah. Kerana mereka memenuhi janji nazar ini dan juga takut kepada hari di mana azabnya amat mustatira, ya, azabnya amat tersebar Ustaz ya. Kerana ada perasaan itu dan tindakannya ialah memenuhi nazar, ya, contohnya dia nak berpuasa, dia nak solat apa sebagainya kerana sesuatu yang telah dijanjikan, maka Allah memberikan kepada orang-orang begini, orang-orang yang bersyukur Al-Insan, iaitu yufajjirunaha tafjira wa yut'imuna ta'am. Apa lagi yang mereka buat? Mereka ini Ustaz ya, dia suka beri makan. Suka beri makan kepada orang miskin ataupun anak yatim ataupun orang yang ditawan dengan hartanya yang dicintai. Hubbihi itu maksudnya dia suka dah makanan dia ni sedap sangat ni, dia bagi share dengan orang miskin. Dia rasa sedap makan apa Ustaz? Kalau suka makan apa Ustaz biasa? Lamb chop lah. Lamb chop contohnya lah. Dia belanja orang anak yatim. Ya, dia perjuangkan, dia tak rasa dia suka lamb chop, tapi dia bagi anak yatim ni bagi chop-chop je. Fries je. Kan lamb chop dia ambil, dia bagi anak yatim fries ataupun baki-baki kenduri sahaja. Itu bukan kaedah yang dinyatakan pada ayat nombor 8. Dan juga mereka yang ditawan, ya, mereka yang mungkin kalau kita bercakap tentang warga asing yang telah dihalau misalnya daripada Myanmar ke daripada Palestin apa sebagainya, dia akan bantu lamb chop saya, awak juga dapat lamb chop. Lebih kurang begitu cerita bagaimana sifat mereka yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu yang penting kita kena perhatikan pada ayat nombor 9 ini, mereka memberi makan ini, ya, mereka membantu, bukan sekadar beri makan tu bagi lamb chop saja, tapi mungkin mewujudkan peluang pekerjaan, membantu peluang-peluang untuk mendapat pendapatan. Maka mereka buat ini kerana apa? Mereka memberi makan liwajhillah, ya, mereka buat kerana mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak mengharapkan balasan dan juga terima kasih Ustaz. Tak ada pula dia minta bagi anugerah sikit pada saya pasal saya ni dah bantu anak-anak yatim, tolong bagi gelaran sikit pada saya. Ini bukan tujuan orang yang dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, mereka takut, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka takut pada Tuhan pada hari orang-orang akan muka masam Ustaz. Ya, muka masam dan juga berada dalam keadaan yang amat payah. Dia tahu bahawa nak bagi makan ini Ustaz, ya, kadang-kadang bagi makan pada orang lain, nak bantu orang lain, ada orang lain kata lah bagi makan, bagilah saya. Dia ada orang yang jenis begitu, dia tak puas hati orang lain tolong
tolong orang lain. Tetapi tak apalah ya, saya buat ini kerana mengharapkan redha Allah. Awak tak puas hati, kalau awak nak lamb chop saya bagi, kan. Tapi ada orang dia dah nak lamb chop, dia kalau boleh nak dapat nasi ni pula, nasi kambing pula. Dia nak nasi kambing, nasi unta, semua bagi kat dia, jangan bagi kat orang lain. Allah. Kerana apa? Kerana ada perasaan dengki, ada rasa tak puas hati dan tidak mempunyai sifat insan yang amat-amat harapkan ganjaran dan juga kesyukuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12 kita nak baca sekali lagi. Ayat ini adalah satu tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesan apabila tuan-tuan kita memilih untuk menunaikan janji nazar kita, kita takut tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu tolong orang lain, memajukan ekonomi, dan puncaknya ialah dapat makan. Ya, mudahnya dapat makan Ustaz ya. Pasal kalau orang dapat makan, insya-Allah dia bolehlah buat perkara lain. Tapi kalau tak dapat makan, itu maksudnya dia memang dalam keadaan yang amat sukar, dan orang yang insan pernah rasa sukar, dia tidak mahu sukar lagi di akhirat, maka dia akan bantu orang yang sukar di dunia ini. Kita baca ayat yang ke-11 12 bersama Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan dibayar sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, teringat Safas ya, wa yut'imu, beri makan, yang antaranya perkara yang pertama antara awal yang disebut oleh Nabi sallallahu ketika sampai ataupun tiba di Madinah kan. Beri makan, wahai sekalian manusia, sabarkan salam. Beri makan dan bangun malam. Malah sebenarnya definisi mabrur Ustaz pun sama juga ya, menyebarkan salam dan memberi makan. Dua perkara itu. Saya terfikir-fikir juga apa kaitan mabrur, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dengan beri makan dan menyebarkan salam. Rupanya menyebarkan salam ni menyebarkan keamanan. Orang bergaduh kita tenangkan, bukan kita main bagi lagi ya. Yang keduanya apa? Bila masyarakat kita ada masalah pekerjaan, masalah makan, minum, ada anak yatim, orang miskin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah lah orang yang paling awal kena bangkit memperjuangkan nasib mereka yang dinyatakan dalam surah Al-Insan. Apatah lagi kalau pagi-pagi di Masjidil Haram Ustaz ya, dengar surah ini, yang nak pergi haji sepatutnya akan rasa, ya Allah, aku ni nak jadilah orang yang seperti dalam ayat ini, sehingga Allah memberi janji ayat 11 dan ayat 12 sama Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, mari kita baca lagi sekali ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12. Kedua-duanya itu akhir dia pun waqaf dia dengan mad iwad, ra dua harakat tergantikan dengan mad. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-11, maka Allah melindungi mereka daripada kesusahan hari itu dan memberikan pada mereka keceriaan dan kegembiraan. Subhanallah. Ya, mengapa Allah bagi fawaqahumullahu syarr ya, pada hari tersebut Allah lindungi mereka, harapnya kita lah Ustaz ya, daripada syarr, keburukan. Pasal di dunia ini mereka pergi cari orang miskin, mereka cari anak yatim, mereka mencari orang yang ditawan ataupun yang dihalau untuk diberi makan Ustaz. Kena cari. Pasal dia pergi cari kesusahan orang, maka Allah cari dia di akhirat nanti, Allah lindungi daripada syarr, daripada keburukan. Yang pertama. Yang keduanya Allah menyatakan walaqahum nadratan wa surura, Allah berikan padanya pancaran kejernihan, ceria, gembira. Pasal Ustaz, kalau orang tengah lapar Ustaz, kalau katakan dekat Mekah hari itulah kan, bila kita lapar ada orang bawa Maggi pun, kita ceria gembira tuan-tuan. Ceria gembira. Betul Ustaz. Maka kalau katakan kita pergi mencari orang miskin, kena cari. Jangan tunggu orang tu datang. Kalau tunggu orang datang mungkin tak jumpa kan, ataupun tengoklah keadaan. Tapi kalau kita nakkan lebih banyak ceria gembira di akhirat nanti, seperti mana dalam ayat yang ke-11 tadi, kita kena cari orang miskin, kena cari kepada anak yatim yang mungkin di rumah anak yatim ataupun di rumah-rumah Ustaz ya, nampak ada ayahnya meninggal.
orang-orang ini adalah yang perlu diberi perhatian. Dan juga yang ketiganya wa asira dalam ayat yang ke-8 sebentar tadi. Dan Allah beritahu perkara ini diberikan kerana apa? Bima sabaru, ya, dengan apa yang ada ini Allah bagi ganjaran ini kerana kesabaran mereka. Nak kena sabar sikit Ustaz. Betul. Memang kena sabar. Pasal apa? Pasal kadang-kadang orang kata apalah nak derma-derma kan, makan sendiri cukuplah kan, bagi anak beranak je cukup. Maka kita kena tahan sikit telinga, tetap sabar, ya, dan ganjarannya adalah apa? 2 jannat, iaitu syurga, wa harira. Waharira ini maksudnya satu dikaitkan dengan pakaian sutera tapi dikaitkan dengan hur, itu kebebasan. Boleh pilih apa sahaja di akhirat nanti, nak makan apa, nak minum apa, nak pergi mana, whatever kan. Itu adalah balasan. Pasal apa? Di dunia ini kita tidak bebas, kita pergi cari orang-orang yang masih lagi susah, kita masih lagi tolong, maka akhirnya ya kita boleh ada pilihan Ustaz, ya, kita nak makan lamb chop ke chop apalah semua, kita boleh makan sendiri sahaja, kita boleh pilih saja menu satu dunia, tetapi kita memilih untuk kalau saya makan okey, saya kena cari orang-orang yang perlukan bantuan kerana saya inginkan waharira bila sampai di syurga nanti bebas memilih. Di sini saya tahan-tahan sedikit membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan iaitu saqa, iaitu memberi minuman, 25 kali disebut di dalam al-Quran, dan kita akan berjumpa dengan perkataan ini pada ayat yang ke-17 nanti, di mana dalam surah Al-Insan banyak cerita pasal minum, tentang cawan, tentang air, minum Ustaz, ya, mengopi, mengetih, ya, mengarak okay, kalau ada, ya. Rupa-rupanya mengapa itu perkara penting? Kerana puncak kepada syurga itu bila kita dapat relax minum-minum Ustaz. Ya. Jadi sila minum-minum dahulu sebentar, kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ayat yang ke-13 yang kita baca sebentar tadi, muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Ya, minum-minum itu Allah beri kerana kesabaran Ustaz. Kesabaran kerana kita ini memilih untuk ada yang puasa Ustaz. Ada yang memilih puasa pada hari ini kerana sabar itu mengundang kepada boleh duduk nyenggeng Ustaz. Ya, duduk relax dan la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak panas, tidak terlampau sejuk, yang cuaca elok-elok sahaja. Allah beri ganjaran kerana orang itu ada mindset syurga, setanggi syurga tadi insya-Allah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua ahli keluarga, sanak saudara kita semua dapat menjejaki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak singgah sekejap di ruangan tajwid kita. Kita nak melihat huruf ta, huruf ta. Wow, mari kita saksikan yang telah disediakan slide-nya, iaitu menyempurnakan sebutan huruf ta dan juga huruf ta. Kat mana? Pada kalimah mustatira ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sadaqallahul azim. Kalimah mustatira, huruf ta istifal, ringan, tipis ataupun rendah, yang maknanya lembut je huruf dia, musta. Kemudian lepas dia baru isti'la huruf ta. Itu antara dua sifat untuk istifal dan juga isti'la kan, untuk ta dan juga untuk ta. Bila kita sebut je huruf ta, dia dah tebal. Mustati terangkat sikit lidah kita sebut ta. Mustati kan, jangan dua-dua jadi ta. Yauman kana syarruhu mustatira. Dua-dua ta, mustati tak nak. Ataupun dua-dua jadi tebal, nak tebalkan ta pun terikut juga kan. Yauman kana syarruhu mustati dia jadi kan. Jadi kena hati-hati, ta dulu baru ta. Sekali lagi.
wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Boleh ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, selamat mencuba. Boleh semak dengan guru-guru Al-Quran kita. Moga-moga dapat kita tambah baik bacaan kita, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan Ustaz ya. Ya, perkataan ta dan ta tadi Ustaz ya. Untuk kita dapat membezakan dan baca Quran ini menyebabkan kita sensitif Ustaz ya, membezakan, dan ia ada kaitan dengan kita membezakan saya ni dapat makan elok, ada orang yang makan mungkin kurang sedikit, saya kena bantu untuk memastikan saya dapat bezakan, bukan sekadar tahu tetapi perlu diambil tindakan. Orang miskin, anak yatim yang berada di rumah-rumah ya, dan juga di orang-orang tawanan sebentar tadi. Ini perjuangan al-insan setiap pagi Jumaat bila baca ni Ustaz ya. Maksudnya kita kalau cuti hari Jumaat ke hari Sabtu tu, kalau ada peluang kita bercuti tetapi juga mencari mereka yang memerlukan ini adalah kaedah mengisi al-insan dalam diri kita. Balasannya Allah nyatakan lagi tambahan pada ayat yang ke-14 Ustaz ya. 14 Ustaz baca tadi, wadaniyatan alaihim zilaluha, iaitu direndahkan pohon-pohon untuk redup Ustaz. Ya, ini maksudnya apa? Berada di kebun di jannah dan didekatkan qutufuha tazlila, buah dekat Ustaz. Oh, senang petik gitu je ya, tak payah nak pergi beli-beli kat supermarket, nak jalan tak payah, kita duduk nyenggeng gitu je datang. Ia telah dijelaskan dalam surah Ar-Rahman sebelum ini ataupun surah Al-Waqiah. Allah ulang balik semula agar kita jangan lupa, kalau dekat sini kita bersusah-susah dahulu, insya-Allah bersenang-senanglah kemudian. Masya-Allah. Apa lagi yang Allah berikan upgrade lagi pada ayat yang ke-15, wa yutafu alaihim bianiyatin ya, iaitu diedarkan bekas-bekas daripada perak dan juga gelas-gelas daripada qawarir Ustaz. Qawarir ini adalah perak yang bening, yang macam gelas. Tapi gelas kalau kita pong terpecah kan. Yang ini kalau perak nampak cantik ya, bening, transparent, tetapi tidak pecahlah. Kalau ting 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 okey ya. Ia berlaku di akhirat nanti. Qawarira min fiddah qaddaruha taqdira. Kita beri perhatian ayat 16 ini sikit. Dia minuman itu sebenarnya pada kadarnya. Ada dua maksud paling kurang. Satu, kita minum tu tak ada pula terlebih masin ke terlebih manis ke, satu. Yang keduanya, dia punya kadarnya tu tak adalah sampai kita kembung ke apa ke, dua. Dan yang ketiganya ialah bila ada orang tuang, dia tuang tu just nice. Dia tahu. Dia tahu, tak ada pula melimpah kan. Kita pergi kenduri kan, katakanlah orang tukang anak-anak tukang tuang kan, tuang rompok terus kena baju kita, memanglah kita pun ini bukan syurga. Ini nak kena kan. Jadi Allah kata sampai tahap qaddaruha taqdira, just nice, diukur, diberikan kadar yang terbaik. Allah beritahu pada ayat 16 ini kerana apa? Kerana ini majlis untuk mereka yang bersabar. Di atas dunia ini mungkin tak sempat banyak minum yang berhibur-hibur ya, tetapi tetap dia menghiburkan orang-orang anak yatim, miskin dan juga tawanan yang dinyatakan sebentar tadi. Dan kita ingin meneruskan ya, tadi kita dah baca ayat 17 18, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ini lagi ada bahagian lain pula Ustaz ya, iaitu mereka yang diberi daripada gelas yang ada zanjabila. Masya-Allah. Zanjabila ini terjemahannya halia. Tapi ini bukan halia dunia Ustaz ya, ini halia di sana. Ainan fiha tusamma salsabila ya, mata air itu bernama salsabil. Salsabil ini maksudnya air itu kalau minum dia tak ada, kalau minum orang setengah minum air halia tu dia betul. Macam tu kan, tak ada. Ini yang lancar saja masuk, sedap dan mudah. Tak adalah pula lepas tu rasa macam tengik ke rasa tak selesa. Allah nyatakan perkara ini kerana apa? Mungkin di dunia ini dia ada rasa tak selesa ataupun dia tak dapat yang terbaik, tetapi kerana dia membaikkan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, Allah beri ganjaran ini. Kita sambung lagi, apakah yang berada di syurga bagi al-insan seperti tuan-tuan, ayat yang ke-19 hingga 25. Kita sambung bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sambil-sambil Ustaz Faz tertengok satu komen. Saya dalam mesyuarat lembaga perempuan Islam. Tapi di samping mengikuti juga Allah, moga-moga dapat dipermudahkan Allah dan dapat bersama dengan Al-Quran insya-Allah taala Safas. Baik. Jadi kita nak sambung bacaan kita insya-Allah. Kita nak sambung daripada ayat yang ke-19 sehinggalah ayat yang ke-25. Tadi dah baca dengan nahwan ataupun kurdi. Seperti biasa kita yang kedua ini kita nak cuba Hijaz insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kita bacaan ayat 19 hingga 25 di mana Allah menyatakan lagi ustaznya nikmat di syurga itu wa yatufu alaihim wildan, iaitu ada anak-anak muda yang menjadi pelayan kekal sebagai muda ustaz. Penting ya, dia muda dan kekal sebagai muda melayan, dan kamu melihat, apabila kamu melihat maka kamu akan mengira mereka seperti mutiara yang bertebaran. Apa maksudnya? Pelayan ustaz. Pelayan. Pasal lambang kepada kemewahan dalam sebuah parti, dalam sebuah kenduri itu ada pelayan. Pelayannya tanda lagi mewah ialah anak muda, bukan anak tua ustaz. Ya. Pasal kalau anak tua, kita kata minta air sikit dik kan, kata apa dik-dik pula kakak contohnya kan, ataupun bila banyak sangat minta air tu kan, tolong isikan, tolong ambil air basuh tangan, tolong itu tolong ini. Yang kalau anak tua dia akan cakap, "Hei makcik ni dah penat, nak ambil sendirilah tu kat depan tu, ambil sendiri, bukan jauh sangat." Dia mula beletir tu kan. Tetapi bagi anak muda dia memang happy. Lagi diminta tolong, itulah lagi yang disukainya, pasal itu tanda penghargaan kepada wildan yang ada di dalam ayat yang ke-19. Allah bawakan perkara ini kerana mungkin kita tak ada bibik ustaz. Betul. Tak ada pelayan ketika makan. Kita pergi restoran pun kalau ambil sendiri dengan dihidang dilayan, dua perkara yang berbeza. Isi minyak pun dulu kan ustaz kan. Dulu isi minyak ada orang isi, sekarang isi sendiri pun kita dah rasa berbeza. Allah bawakan perkara ini kalaupun kita semua tuan-tuan tidak mewah, tetapi kerana kita menolong orang lain, kita yang jadi pelayan kepada orang miskin, anak yatim, orang yang ditawan, maka harapnya Allah memberi ganjaran ayat 19 sebentar tadi. Wa idza ra'aita
thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, iaitu apabila kamu melihat di sana kamu akan lihat nikmat dan juga kerajaan yang besar. Subhanallah. Nikmat bertambah-tambah Ustaz. Betul Ustaz. Dahlah kita minum-minum tu bukan sekadar minum, makan, dilayan, tetapi kita akan melihat segala nikmat-nikmat yang lain dan juga diberikan kerajaan kepada kita Ustaz. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya Allah kata silakan ambil seluas yang mungkin syurga, kerana kita sudah pun menebarkan rahmat Allah, kesyukuran kita kepada Allah, maka Allah menghargai segala kesabaran dan perjuangan tuan-tuan sekalian. Ayat yang ke 21 Allah menyatakan mereka itu ya dipakaikan dengan sutera halus warna hijau dan juga pakaian sutera tebal, dan kemudian diberikan gelang tangan daripada perak dan diberi minum oleh siapa? Puncaknya tuan-tuan, Subhanallah, oleh Allah, oleh Tuhan, rabbuhum syaraban tahura. Ya, Allah bawakan perkara ini pasal kita orang lelaki tu terutama Ustaz ya. Kalau Ustaz pergi ke Vietnam baru ni, tengok sutera kan. Dia tengok sutera tak boleh pakai. Di akhirat nanti boleh Ustaz. Tengok jelah. Tengok jelah ya waktu tu, tapi di akhirat nanti Allah beritahu inilah pakaian yang grandeur ya, istilahnya macam raja-raja yang hebat. Mungkin sekarang ni kita taklah pakai gelang ya pasal bukan fashion kita, tapi waktu itu fashion pada waktu di syurga itu ialah ada asawir, gelang-gelang tangan daripada perak. Lebih kurang zaman sekarang kita pakai jam tangan. Saya pun tak ada jam tangan kan. Yang ini Allah berikan kerana apa? Kerana orang-orang ini adalah orang yang memuliakan. Memuliakan orang lain, maka Allah muliakan dengan diberikan puncaknya wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuan rumah bagi air Ustaz. Kan kita pergi ke istana, sultan bagi kita kan Allah yang nikmat itu bukan air ni saja, yang memberinya itu kerana apa? Kerana di dunia ini kita menjadi wakil Allah, menjadi wakil Tuhan, memberikan gelas-gelas minum kepada mereka yang memerlukan. Allah nyatakan pada ayat 22 23 ya, apakah yang perlu dibuat oleh sesiapa yang inginkan ganjaran ini. Ayat 22 23 kita baca sekali lagi untuk kita menguatkan azam sebagai insan untuk menurut kepada Tuhan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian yang dikasihi Allah, begitu hebat sekali ya ganjaran bagi ahli syurga. Moga-moga kita semua beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak ulang bacaan ayat yang ke 22 23 Ustaz Fazal. Betul. Dua ayat. Jom kita baca dulu sekali, gemakan sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا صدق الله Surah Al-Nazim, inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah Ustaz ya. Allah cakap segala ganjaran yang kita baca sebentar tadi, ini adalah ganjaran untuk kamu, satu. Yang keduanya wa kana sa'yukum mashkura. Segala susah jerih perih. Sa'i Ustaz ya, sa'a kalau kita sa'i di umrah haji itu kan Muzdalifah pula, Safa Marwah, Safa Marwah itu usaha Hajar untuk menjaga anaknya mencari air, usaha tuan-tuan sekalian untuk baca Quran, bekerja ya, berusaha, semua usaha-usaha itu mashkura, dihargai, disyukuri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bangga Ustaz. Allah bangga dengan usaha yang tuan-tuan kita semua lakukan, maka Allah beritahu ini ganjarannya. Macam mana ianya disyukuri? Allah syukur sangat kerana
Kerana salah satu tanda Allah nak memastikan kita ini memilih jalan syukur, Allah menyatakan pada ayat 23, kami menurunkan al-Quran ini kepadamu dengan perlahan-lahan, beransur-ansur. Macam kita minum air Ustaz kan? Ini tak ada air lah ni kan. Tapi kalau minum air kan kita minum perlahan-lahan. Quran ini memang dah siap di Lauh Mahfuz, tetapi turun pada Nabi sedikit demi sedikit kepada kita, satu halaman ini pun rasa macam dah cepat Ustaz ya. Kita doakan Quran Time 2.0 nanti kita buat sedikit-sedikit, dan ianya amat menenangkan. Dia menjadi preview sebenarnya. Tanzila daripada kata nuzul, iaitu makanan awal sebelum makanan yang utama. Makanan utama di syurga, tapi di sini kita dapat preview Ustaz, keindahan, kenikmatan, naim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang perlu kita buat? Fasbir, kenalah kita bersabar dengan apa yang Allah tentukan. Jangan taati kepada minhum athiman au kafura, orang yang berbuat dosa, orang yang kufur. Orang buat dosa tak suka tolong orang Ustaz. Betul. Dia kalau tolong saya okey. Awak tolong saya, awak sokong saya, awak undi saya, awak bagi saya projek, saya layak tak layak bagi saya, itu athiman. Tetapi kalau orang yang nak tolong orang lain, yang nak membantu orang lain, orang-orang begini dia akan dihalang oleh athiman au kafura. Jangan kisah. Ya, teruskan perjuangan tuan-tuan. Kerana apa? Kalau ada orang ni menghalang Ustaz ya, kita rasa macam tertekan dan sebagainya, terus Allah beritahu pada ayat 25, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ingat Allah cepat-cepat, banyak-banyak, pagi dan petang. Pasal apa? Pasal nak kuat Ustaz. Subhanallah. Kalau tidak, jiwa insan kita ni akhirnya kalau macam tu tak payah tolong orang lah. Kan, tolong orang lain, kutuk orang lain, halang, kata pilih kasih lah, itu ini, dengki apa sebagainya. Akhirnya kita rasa tak payahlah, saya daripada tolong orang, baik saya tolong diri sendiri, jaga diri sendiri, jaga kain sendiri je. Tak payah nak jaga orang lain. Mindset itu akan keluar kepada kita pada hari Jumaat. Layaknya kita ingat surah ini, makin kita bersemangat. Jangan kisah, terus bersabar, terus ingat pada Allah, pasal yang bagi makan kat kita, yang bagi minum kat kita ialah Allah kan. Kita nak membantu orang, jangan sampai kita amat terkesan dengan perkataan orang lain yang membuat dosa ataupun yang tidak bersyukur, yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya lepas ni kalau kita minum Ustaz ya, kalau kita minum, jangan lupa surah Al-Insan membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama, hanya lakukan nazar untuk tujuan ketaatan agar dijauhi azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita beri makan kepada orang lain, orang miskin, cari anak yatim, cari orang yang ditawan, yang sukar, sebagai bentuk amalan sedekah dan berkongsi rezeki untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Yang ketiga, kita sentiasa sucikan jiwa dan jauhi sifat-sifat orang yang tercela. Salah satunya dengan kita banyak mengingati Allah. Kita tahu bahawa manusia tidak mampu membahagiakan kita. Bersama Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Subhanallah, banyak cerita pasal syurga pada hari ini Ustaz Faz. Subhanallah, saya nak ambil kesempatan sikit Ustaz Faz untuk syurga saya. Masya-Allah, tabarakallah. Saya nak ucapkan sana helwah buat bonda saya ataupun cik di Terengganu. Di Terengganu. Masya-Allah. Moga Allah SWT terus kurniakan kesihatan, keberkatan untuk terus dipermudahkan untuk beribadah. Doakan saya di sini, doakan kami anak-anak di sini, moga-moga terus dapat bersama, diberi kekuatan bersama dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah taala. Sana helwa untuk Cik Siti Fatimah Abu Bakar, Siti Fatimah, Puan Fatimah Hajah Siti Fatimah, terus harapnya berada di Salsabil nanti Ustaz ya. Allah bersama ahli keluarga kerana menjaga mata air Al-Quran dalam keluarga, insya-Allah. Amin. Masih Fadil Safas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini, di majlis Al-Quran ini, ya Allah, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu agar diampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan segala amal perbuatan kami amal perbuatan yang mendekatkan kami dengan syurga-Mu, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, daripada amal perbuatan kami yang mana menjauhkan kami daripada
syurga-Mu ya Allah. Kuatkan semangat kami ya Allah, berikan kekuatan buat kami untuk kami terus mendalami Al-Quran, isi kandungnya yang begitu banyak, begitu luas ilmunya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, dekatkan kami dengan orang-orang yang bakal menjadi penghuni syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, pilihlah kami, ahli keluarga kami, saudara mara kami, sanak saudara kami ya Allah, sahabat handai kami, semuanya untuk bersama dalam syurga-Mu nanti ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan, mengabulkan doa kita semua, dan kita doakan Ustaz ya untuk kebahagiaan pada ibunda kepada Ustaz Tarmizi terus diberkati, dan juga kepada semua ibu-ibu yang ada terus untuk memberi minum kepada anak ya, dan ayah-ayah yang membawakan air kepada anak, dan jangan lupa bawakan kepada orang-orang yang memerlukan. Inilah nilai yang kita ingin bangkitkan dalam tabung gerakan Al-Quran, menjadi insan yang peka prihatin, kerana sumbangan tuan-tuan ini harapnya ia sampai kepada mereka yang memerlukan, sehingga kan kita diberi masykura, dihargai di akhirat nanti. Amin. Kita bertemu lagi dalam sambungan surah Al-Insan dan surah Al-Mursalat. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.